Hello, welcome back to channel Aman Azhan again. So kita ada Amir Haris, kita ada Aiman, kita ada Cuna, kita ada Ayah, kita ada Ilya untuk hari ni. Jadi kita akan bagi satu game untuk hari yang ke-7. Game kali ni kita akan bagi game ujian psikologi. Jadi ujian psikologi dia simple saja. So kita akan bagi dua game, iaitu diorang kena bercampur dengan trailer lama dan juga diorang kena bercampur dengan diorang sendiri. Tapi sebelum kita start game tu, kita akan bagi tahu macam mana. Let's get started. Okay, so sekarang ni kita akan start dengan Amir Haris dulu lah sebelum start dengan Am. Okay, Amir Haris pilih salah seorang daripada yang talent baru yang ada hari ni. Satu dulu. Aiman. Satu dulu. Start dengan game ni. Aku lama. Oh, seorang. Aish. Okay, Aish. Aiman? Pilih Ceman. Okay, Ceman. Cuna? Naura. Naura. Okay, Naura. Tinggal siapa lagi? Ana, Yin, Wawa, Mika dengan Kis. Okay. Ilya? Ayah, sorry. Ayah? Yin. Yin. Okay, tinggal siapa lagi? Cuba angkat. Pergi. Ilya dulu. Wawa. Wawa. So, salah seorang lagi Ana. Ana. Okay. Aiman? Kiss. Okay, Kis. All boy. Cuna. So sekarang tinggal Ilya dengan Ayah, betul tak? So kita keluarkan tiga dulu. Okay, tiga ke depan. Okay. Okay, bawa ambil grup korang yang tadi, duduk ke depan. Okay, which mean korang tunggu kejap. Korang yang belum masuk lagi tunggu kejap. Okay, ada tiga. So ada berapa? You ada pegang dua. Satu. You ada satu. So Ayah? Satu juga. Okay, satu. So korang semua ada satu lah. Cuna ada berapa? Tiga. 1, 2, 3. Korang 3. Okay, sekarang ada 4 orang kat sini. So sekarang ni Am akan start dengan game Amir dulu. Amir duduk berdiri tengah sini. Awak duduk sini. Amir duduk berdiri macam vote. 3 orang dulu. Okay, berdiri dulu. Okay. So kita ada 3 orang kat sini. Berdiri dulu. Bagi kamera ambil position. So biasanya kalau korang tengok kat depan ni, kita akan biasa main game, vote game. Iaitu Am akan tanya soalan dekat Amir Haris. Am akan suruh diorang buat 2 pilihan. Kat diorang berdua lah. Jadi kita akan start dengan Amir Haris dulu. Okay, sebenarnya game hari ni kita nak tengok apa yang awak akan jawab dan apa yang kami akan jawab. So sekarang ni game dia adalah, okay, Am akan tanya dulu soalan basic. Di antara kita orang semua ni, siapa yang kau rasa akan ikut engkau? Maksudnya kenapa kau pilih diorang dua? Kenapa kau tak pilih kita orang? Aku rasa senang aku nak handle Aish. Okay, senang nak handle Aish sebab dia baik. Ana? Sebab dia pendiam. So dia like kita boleh bekerjasama lah. Bekerjasama lah. Alright, so kita tukar dengan Aish pula. Dia tukar dengan Aish. Okay. Jawab elok. Baik. Okay, kenapa pilih untuk diikut dia? Kenapa tak pilih kita orang? Sebab Amir yang pilih. Betul. Kenapa awak percayakan Amir yang pilih? Kenapa awak tak bantah dia? Sebab Amir dia ada orang kata vibe-vibe yang ceria. Alright. So kita bagi Ana pula. Kita tukar dengan Ana. Okay, Ana. Kenapa awak pilih dia? Kenapa awak tak ikut kita orang? Sebab Amir yang pilih. Okay, kenapa awak kalau diberi pilihan, adakah awak akan ikut dia atau tak? Tak. Kenapa? Sebab Sebab nakal. Sebab nakal? Okay, macam mana awak tahu dia nakal? Suka usir orang. Okay, kita tukar dengan Amir balik. So, kau dah dengar 2 daripada jawapan. Aish bagi kau bicara, Ana cakap kau nakal. Okay, sekarang ni kau kena pilih salah seorang daripada kita orang untuk gantikan 2 orang. Kalau tak nak? Tak nak? So kau nak kekalkan dia punya team? Okay, jadi kita bagi next pula. Jom. Aiman, kenapa kau pilih Ceman dengan Kis? Kenapa kau tak pilih kita orang? Okay, saya pilih diorang ni sebab saya lebih selesa bergaul dengan diorang. Lebih selesa bergaul dengan diorang? Okay, tak apa. Kita try tanya Ceman pula. Alright, Ceman. Kenapa ikut Aiman? Sedangkan tahu dia pilih. Kenapa kena ikut dia? Kenapa dia tak pilih kita orang? Dia ada vibe sebagai seorang leader. Okay, next Kis. Kenapa pilih dia? Maksudnya dia dipilih, kenapa tak nak pilih orang lain? Kalau dia beri peluang, nak pilih orang lain atau tak? Kis pilih Aiman sebab Aiman juga. Sebab dah biasa gaul dengan dia, lepas tu dah lama. So Aiman, saya tanya awak balik. Okay, bila awak pilih diorang dua, ada tak terdetik hati awak akan fikir pilih orang lain daripada 2 orang belakang? Ada. Siapa? Ceman sahaja. Selain daripada semua ni, tak ada? Aish. Okay, bagus. Kita bagi next punya team. Alright, so kita ada Cuna, Mika dan kita ada Naura. So, Cuna, soalan pertama. Seperti biasa, kenapa pilih diorang berdua? Sebab diorang bertalented lah. Jadi awak pilih tu lah. So, kita bagi tahu Mika pula. Okay, Mika.
Mika dipilih oleh Cuna. So Mika setuju untuk follow Cuna. Betul. Okey, kalau diberi pilihan, adakah Mika akan pilih orang lain atau stay dengan Cuna? Mikael akan stay dengan Cuna. Kenapa? Sebab Mikael tak pernah collaborate dengan Cuna. So Mikael rasa Mika masih tim Cuna lah. Bukan sebab hari tu cakap suka. Tak. Tak. Alright. Tak apa, kita tukar dengan Naura. Alright, Naura. Kenapa pilih Cuna? Kalau Cuna tak pilih, kalau tak pilih Naura nak pilih Cuna juga ke ataupun Naura nak pilih orang lain kat sini? Kalau Cuna tak pilih saya pilih dia. Naura akan pilih Cuna juga. Sebab apa? Sebab saya selesa dengan Cuna. Selesa dengan Cuna. Oh, selalu berbual lah. Selalu gosip. Selalu bergosip. Okey, tukar. Cuna, bagi peluang kali sekali lagi. Kalau Cuna beri peluang, Cuna akan kekalkan itu ataupun Cuna akan ambil orang kat sini? Kekal. Kekalkan juga. Okey, jadi kita bagi next team. Okey, kita ada Ayah. Bermaksud Ayah dan Ilya akan ada kurang satu orang. Tanya, kenapa pilih Yin? Sebab ayah selesa dengan Yin, lepas tu senang nak bekerjasama. So, Mi pernah berbual lah. Betul. Okey, kita tanya Yin pula. Yin, kenapa pilih Ayah? Sebab pilih ayah, sebab ayah dia lain sikit. Salah jawapan tu. Sebab dia pilih kan? Ya, memang sebab dia pilih. Kalau dia tak pilih pun Yin ayah. Betul? Tak nak orang lain? Nak je, tapi kalau lain ayah lah. Okey, siapakah orang tu? Ilya. Ilya. Kenapa? Sebab dia ada vibe kakak-kakak. Alright, so kita tanya Ayah balik. Ayah, kalau diberi pilihan, Ayah akan pilih orang lain kat sini ke ataupun Ayah akan kekalkan Yin juga? Kekalkan Yin. Kekalkan Yin. Alright, boleh tukar next. Ilya pula. Okey, sekarang turn Ilya dengan Wawa. So bermakna Ilya pun kurang satu orang. Jadi kenapa Ilya pilih Wawa? Sebab tadi tinggal 4 orang and then saya tengok semua orang, dia seorang je pandang saya, ada eye contact. So saya pilih dia. Jadi Ilya pilih Wawa sebab terpaksa ke eye contact? Tak, saya memang kena pilih salah seorang juga. Okey, so pilih Wawa lah. Kenapa pilih Wawa daripada salah seorang tu? Apa kelebihan Wawa? Sebab dia pandai berlakon. Dia pandai berlakon. Alright, so kita bagi Wawa pula. Wawa, kalau diberi pilihan, Wawa akan pilih siapa di antara kita semua? Ataupun Wawa akan stay dengan Ilya? Stay dengan Ilya. Kenapa? Sebab Ilya matured. Ilya matured. Alright, so kita tanya Ilya balik. Kalau ada peluang lagi sekali lagi, Ilya akan pilih siapa di antara kita semua atau kekalkan Wawa saja? Naura. Naura. Kenapa? Sebab biasalah talented. Okey, sekarang saya akan panggil nama yang kedua, grup yang kedua tadi. Yang mana grup siapa tadi yang kedua? Grup Aiman. Okey, Aiman masuk balik. Jadi kita kembali kepada grup Aiman. Aiman ada Ceman dan Kis. Tadi Aiman buat pilihan Ash, betul atau tak? Ya, betul. Okey, mari kita tanya Ash. Ash, adakah setuju untuk masuk dorang ataupun tidak? Aish tak setuju sebab Amir dah pilih Aish awal-awal. Alright. Takkan Aish nak tinggalkan Amir and pergi dekat grup yang lain pula sebab Amir dah satu grup dengan Aish. Alright, tak apa. So kita tanya sekali lagi. Aiman, masih nak teruskan ambil Ash ataupun tidak? Tidak. Kenapa? Sebab kalau dia dah tak nak, apa kita nak lagi? So tak nak dia ambil dia? Ya. Okay, so kita dah buang lah. Kita panggil next group. Alright. Sekarang saya tanya Ayah. Okay, tadi Yin akan pilih Ilya. Betul. Okay, jadi kita akan tanya Ilya direct. Okay, bagi mic dekat Ilya. Ilya, setuju tak bersama dengan Yin ataupun tidak? Kalau saya bersama dengan Yin, Wawan bersama dengan saya ke tak? Jawapan dia adalah satu. Setuju ataupun tidak kalau Ilya bersama dengan Yin? Tak. Kenapa? Sebab dia ada partner seorang je kat situ. Dia ada partner seorang. Kalau saya ambil dia dengan siapa? Alright, tak apa. Kita tanya Ayah pula. Bagi tanya satu soalan lagi. Ayah akan pilih siapa dekat sini untuk masuk dalam tim Ayah? Naura. Okey. So sekarang Yin ada pilih kat Ilya dan Ilya reject. Sekarang ni kita tanya si Naura. Naura setuju tak masuk dalam Ayah ataupun tidak? Tak. Sebab saya tak nak tinggalkan Cuna. So tak nak tinggalkan Cuna. Betul. So sekarang saya nak bagi Ilya punya dengan Wawa pula. Okey. So Ilya telah memilih Naura untuk masuk dalam tim tadi. I nak bagi satu peluang dekat Naura. Okey, Naura ambil mic. Naura ada peluang untuk masuk dalam kumpulan Ilya. Nak masuk ataupun tidak? Jawapan dia sama juga, tidak. Kenapa? Sebab saya masih setia dengan Cuna. Okey, kalau awak masih setia dengan Cuna, kenapa awak decision untuk masuk dengan Ilya? Tak, dia yang invite saya. Saya tak offer diri pun. Tapi awak berminat untuk pilih dia juga, betul tak? Tak ada. Tak ada? Saya cakap saya berminat dengan Cuna je. Berminat dengan Cuna saja. Alright, so sekarang ni saya nak dua kumpulan. Ayah dengan In masuk, korang dua duduk berempat. Sekarang ni game dia masih dikekalkan. So apa yang nampak adalah korang tak nak berpecah grup. This mean korang ada 3 dan kita ada 2. So salah seorang tadi dah pilih, ada yang nak ambil itu, ada yang nak ambil ini. Jadi sekarang ni ada yang tak nak beralih bila Am suruh korang beralih kepada kumpulan. Betul atau tak? So sekarang Am nak tengok, okey, daripada korang berdua, adakah korang sanggup bergabung bersama ataupun tidak? Sanggup. Sebab
Sebab kami boleh bekerjasama, nampak lebih kuat dia punya talented seorang macam ni, seorang macam ni. Korang ada suka each other ke tidak? Suka. Suka. Senang nak berkomunikasi, nak bekerjasama, senang. Okey, betul. Sekarang ni pilih satu leader korang daripada dua ni. Ilya. Setuju tak? Setuju. Wawa, bagi Ilya leader. Okey, Ilya ke depan. Ayo. Alright. Diorang tiga pilih awak sebagai leader. Pilih salah seorang daripada sini untuk masuk dalam kumpulan awak. Sebab saya rasa dah cukup. Disebabkan tiga ni awak rasa dah cukup dah. Okey, tak apa. So kita tanya budak-budak lain. Leader cakap, leader kata dah cukup orang. Kalau diberi kesempatan, awak akan ambil orang lain dalam grup ni untuk join awak ke tidak? Tak juga. Sebab macam kata Ilya dah cukup, and yang lain pun dah ada team masing-masing. Okay. So biar team kita orang je lah yang lebih. Okey. Okey. So kita bagi next pula. Ayah, kenapa awak pertaruhkan awak punya leadership kepada orang lain? Sebab saya rasa Ilya lebih bertanggungjawab lah, boleh handle group. Ilya lebih bertanggungjawab dan boleh handle. Maksudnya awak memang tak akan bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab juga, tapi saya rasa dia lagi better daripada saya lah. Betul. Dan awak rasa dia lebih better daripada awak, dan awak tak boleh jadi tak boleh memikul tanggungjawab sebagai ketua lah. Boleh juga. Okey, kenapa awak serahkan leadership awak dekat Ilya? Dia lagi okey daripada saya, lebih layak dari saya. Maksudnya awak memang tak layak lah. Layak juga. Satu jawapan saja, layak ataupun tidak? Okeylah, tidak lah. Betul. So kita bagi kat Wawa pula. Bagi satu choice untuk Wawa pilih kawan Wawa dekat sini. Siapa Wawa akan tarik untuk masuk grupin Wawa? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab macam diorang cakap dah cukup and dah lebih kuat. Awak rasa dah lebih dah cukup. Sebab bagi peluang ni untuk tambah grup. Betul ni? Ambil lah. Siapa? Naura. Naura juga. So kita bagi grup Naura ke depan. Grup Naura, tukar. 4-4 duduk situ. Alright. Cuna as a leadership. So Cuna nampak diorang dah bergabung 4 orang. Wawa telah memilih Naura sebagai suggestion kepada Ilya untuk masuk dalam grup. Adakah Cuna akan lepaskan Naura ataupun tidak? Tak. Kenapa? Sebab Cuna tahu dia ada kebolehan. Berkebolehan? Dari segi apa? Dari segi berlakon, menangis, marah, semua. Jadi awak gunakan talented dia untuk dalam grup awak? Saya tak gunakan dia. Okey, jadi? Kalau saya contoh 3 otak, tapi tinggal 2 otak, mesti nak ada lagi seorang. Tapi awak ada Mika. Kenapa awak tak percaya kat dia? Biarlah. Sebab diorang ada, masing-masing ada kebolehan dia sendiri. Kalau dia kebolehan dia ini, Naura itu ini. Okey, sekarang ni diorang dah decide untuk ambil Naura sekali lagi. Adakah Cuna akan lepaskan ataupun tidak? Tak. Betul? Okey, kita bagi Cuna Naura bercakap. Naura, walaupun Am tahu jawapan dia tidak kepada tinggalkan tim, tapi Am bagi tahu siap-siap kenapa Naura tidak pilih untuk tinggalkan tim, sedangkan Naura tahu yang diorang pilih Ilya sebagai leadership and diorang semua pilih Ilya sebagai leadership. Kenapa Naura tetap tidak tinggalkan diorang? Tinggalkan tim yang sekarang untuk ke diorang? Untuk apa saya tinggalkan? Okey. Saya kalau saya nak stay lah. Awak yakin ke Cuna boleh jadi leadership awak? Ya. Apa yang dia boleh bagi dekat awak? Sebab saya masuk grup ni sebab saya nak sempurnakan dia punya grup. Jadi awak sempurnakan kekuatan dia. Sepatutnya awak jadi leadership, bukan dia. Kenapa awak percaya macam tu? Sebab semua orang ada kekurangan dan kelebihan. Saya masuk je lah. Kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi awak tak percaya leadership awak dah. Awak guna kelebihan awak untuk bantu dia. Tak ada lah. Tolong je lah. We complete each other. So bagi apa yang Am nampak, kenapa tak pilih untuk masuk grup kuat dan tinggalkan league sekarang? Kenapa? Kenapa nak pilih yang lagi kuat sedangkan saya boleh kuatkan tim saya sendiri? Jadi awak yakin Cuna boleh bawa perubahan lah? Boleh. Okey, kita tukar kepada Mika. Mika, diorang sanggup pilih Naura. Diorang tak pilih engkau pun. Tadi Cuna dah pilih dah. Maksudnya, diorang tak pilih even dalam kumpulan Cuna, dia tak pilih pun Mika. Jadi dia pilih Naura. Apa yang patut Mika cakap benda ni? Tapi kalau Cuna tak pilih, Mika tak masuk dalam tim Cuna. Bukan maksud Cuna yang pilih. Mereka yang tak pilih Naura, dia tak pilih Mika pun. Oh, itu bukan masalah Mika lah. Okey. Jadi kalau bukan masalah Mika, okey, kalau Am bagi kesempatan untuk Mika masuk dalam grup diorang, adakah Mika akan pergi atau tidak? Oh, tak. Kenapa? Sebab Mika ni loyalty kuat sikit. So kita stay je lah satu tim. Apa yang boleh bagi sumbangan Cuna kepada diorang? Leadership. Ya. Itu saja? Itu saja. Okey, kita bagi Cuna bersuara. Cuna, sebagai ketua pasukan, apa yang Cuna akan bawa perubahan daripada 2 orang ni sampai Cuna tak nak lepaskan diorang? Jadi nombor 1. Jadi nombor 1 saja. Jadi nombor 1 tak cukup Cuna. Tak semestinya ramai orang boleh bagi idea yang betul.
Boleh bagi idea benar. Jadi Cuna tak keluarkan idea dan Cuna mengharapkan dua orang untuk keluarkan idea. Betul Saya tak? cakap satu kumpulan, adakah saya kata? Satu kumpulan. Okey, jadi Cuna akan kekalkan kumpulan ni dan Cuna tak akan lepaskan diorang. Betul? Alright, tak apa, kita kekalkan 3 kumpulan dulu. Duduk. So kita bagi kumpulan Amir. Amir telah memikul Ash dan Ana. Sekarang Am dah tanya Ash. Ash, kenapa tak nak keluar? Jawapannya tak nak, dia nak setia dengan Amir. Alright. So Amir, ada tak mana-mana kumpulan yang teringin nak ambil dan masuk dalam satu kumpulan? Adakah ini peluang? Ya, peluang. Bincang. Boleh? A few minutes later. Okey. Perbincangan telah berlangsung dan telah dibuat. Ya. Jadi Amir telah membuat keputusan untuk memilih sesiapa? Mengikut dari kajian bukan kajian, perbincangan kita orang, saya rasa kita nak try Wawa. Wawa. Okey. So tak apa, kita tanya Wawa. Okey Wawa, apa yang perlu dibuat kalau ketua kumpulan sana offer Wawa untuk masuk? Tak nak. Apa yang perlu dibuat kalau kumpulan sana offer Wawa untuk masuk? Apa yang perlu dibuat? Saya tolak. Awak tolak macam tu je? Yes. Macam tu je? Okey, so mic tu bagi dekat Ilya. Tak. Dengar dulu. Kumpulan sana telah offer Wawa. Tanpa keputusan apa-apa, Wawa tak beritahu langsung dekat ketua yang mana kumpulan tu dah di offer. Jadi Wawa telah membuat keputusan untuk tolak mentah-mentah. Adakah Ilya akan lepaskan dia ke sana ataupun tidak? Tak. Kenapa? Yalah. Bagi jawapan yang relevan. Kenapa saya tak lepaskan Wawa? Sebab dia adalah pilihan pertama saya. So, saya tak nak lepaskan. Wah, itu pilihan pertama awak. Maksudnya awak tak ada pilihan lain lah. Ni diorang ada. Ya betul. Tapi awak cakap tu pilihan pertama dia, betul tak? Pilihan pertama bermaksud lepas ni awak tak akan ada pilihan. Kalau awak dah ada pilihan lain, sekarang ni awak nak lepaskan dia ataupun tidak? Awak dah ada ramai kan? Kenapa awak nak pegang dia lagi? Bagilah dia strong. Macam mana? Awak kata tadi itu adalah pilihan pertama awak. Okey. Sekarang ni awak dah ada banyak pilihan. Okay, ada ni, ada Yin. Betul. Okey. Kenapa awak tak nak lepaskan dia untuk bulan tu? Sebab kalau saya bagi dekat diorang still dapat total ada 4. Sama macam saya sekarang. So kalau saya lepaskan, saya akan jadi 3. Jadi awak fikir untuk kuantiti awak lah. Awak tak percaya yang 3 lagi yang itu bukan bantu awak untuk berjaya. Jadi awak lepaskan yang tu je lah. Maksudnya awak tak akan lepaskan tu sebab kekurangan orang. Itu saja. Tak, bukan. Itu? Sebab saya tak nak lah. Oh, sebab tu je lah. Okey, tak apa. So kita tanya kumpulan yang seterusnya. Siapa tadi? Kis. Kumpulan siapa tadi? Aiman eh? Kis, Aiman dengan Ceman. Okey. Tadi korang ada offer Ash, betul tak? So kita bagi peluang sekali lagi untuk offer Ash. Adakah Ash akan masuk kumpulan korang ataupun tidak? Ash ke depan. Okey. Sila buat keputusan. Pilih kumpulan bersama ataupun masuk grup ni. Ash pilih untuk stay. Untuk stay juga. So Ash tak nak berpisah lah. Tak nak. Alright, tak apa. So sekarang kita bagi kumpulan Aiman. Okey, Aiman. Bagi tahu depan. Kenapa tadi pilih Ash? Sebab kalau Ash ni dia senang nak communicate. Dia bukan seorang yang keras kepala. Itu kelebihan Ash. Jadi awak nak dia masuk dalam kumpulan sebab dia seorang yang communicate lah. Ya, betul. Tapi bila dia dah reject kita orang, kalau dia tak nak, berapa saya nak terkejar-kejar untuk dia. Alright, bagus. Alright. So Amir, dah dengar dah keputusan dia. Dah. Ash seorang yang pandai communicate. Habis tu Ana? Bagi saya tak ada masalah sebab work as a team ni kita melengkapi each other, and saya percaya diri saya yang saya sebagai leader, saya boleh handle diorang ni and boleh boost diorang untuk capai satu benda. Okey, kita bagi kat Ana. Ana, tak malu ke duduk ada 2 orang lelaki? Malu. So Ana tak ada pilih ke grup perempuan? Ada grup perempuan yang kuat, ada grup perempuan yang 2. Kalau Ana diberi pilihan, Ana akan masuk yang mana? Cuna. Kenapa? Sebab Ana seorang je perempuan kat sini. Ana seorang perempuan kat sini. Cuna. Cuna kata Cuna ada 2 orang, betul tak? Cuna tahu kebolehan diorang 2. Cuna tahu diorang boleh bantu Cuna kat belakang. Betul tak? Betul. Okey, sekarang ni Cuna dapat tawaran daripada Ana untuk masuk kumpulan Cuna. Adakah Cuna akan ambil opportunity untuk bantu dia ataupun tidak? Ambil. Alright. So kita tanya Ana balik. Okey, adakah Ana setuju untuk masuk kumpulan ni ataupun tidak? Setuju. Alright. So Ana masuk kumpulan tu. Cuna, boleh tak bagi kata-kata semangat untuk ahli baru? Buat yang terbaik. InsyaAllah. Buat yang terbaik. Okey, boleh duduk. Bagi kumpulan Amir dengan Ash. Sekarang ni Amir kehilangan ahli. Ana, iaitu ada Ash seorang. Betul. Jadi adakah apa yang perlu dibuat oleh Amir untuk next tindakan? Maybe saya nak tanya diorang sendirilah yang siapa volunteer nak masuk. Sebab kalau boleh saya tak nak pilih-pilih, takut salah pilih. Dah ada contoh. So saya sendiri tanya siapa yang nak volunteer. Okey, so kita tanya volunteer semua kat sini. Siapa volunteer di antara kau semua yang teringin nak masuk kumpulan Ash dan Amir? Kenapa kau tak nak masuk kumpulan Amir dengan Ash? Baik, kalau korang guna setia. Okey, kita tanya Amir direct. Siapa ke Amir akan pilih kalau diberi peluang? Tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa. So kita tanya Ash balik. Apa yang membuatkan Ash sayang dekat Amir? Sekarang ni Aish bagi sepenuh kepercayaan Aish kepada Amir. Alright. Bagus. So sekarang kita akan bagi grup yang mana? Aiman masuk dengan Kis dan Ceman. Sekarang ni korang ada bertiga, betul tak? Ada Ceman, ada Kis. Okey.
Kenapa kau masih percayakan orang? Kenapa saya masih percayakan diorang? Diorang tak ada nak buka mulut nak masuk tim lain. Alright, kita tanya Ceman sendiri. Ceman ke depan. Ceman, kalau diberi peluang lah untuk berkomunikasi lah, adakah Ceman akan terima tawaran Wawa ataupun Yin untuk masuk kumpulan mereka? Tidak. Kenapa? Dia orang cakap more to quality over quantity. Betul. Alright, so kita tanya Kis. Kis, nampak macam senyap. Kenapalah ketua awak pilih awak dalam grup ni? Apa yang awak boleh bawa dalam vibe dia? Sebab saya boleh gabung vibe dengan Ceman dengan Aiman. Okey. Sebab antara Aiman dengan kumpulan Amir, mana awak sanggup pilih? Aiman. Kenapa? Sebab Aiman dia tahu macam saya punya kelebihan. Lepas tu saya punya Aiman tahu kelebihan awak. Okey, kita tanya Aiman. Okey, Aiman, apakah kelebihan yang awak tahu tentang Kis? Orang cakap dia talented tapi belakang kamera. Saya tak faham. Bagi jawapan yang jelas. Maksudnya dia boleh buat benda tu, tapi dia macam tak berapa nak yakin, and dia perlu ada orang untuk convincekan keyakinan dia. Soalan apakah kelebihan Kis yang awak nampak? Saya selesa untuk bergaul dengan dia. Yes. Dia ada kelebihan. Faham? So antara Kis dengan Ash, awak sanggup ditukarkan ataupun tidak? Tidak. Sebab awak jawapan Kis, awak cakap dia tak ada kelebihan. Yes. Awak cakap Ash ada communicate. Masa awalnya Ais, saya tahu dia ada kebolehan. Tapi bila saya dah sajikan buntut saya untuk dia tak nak. And then kita tak boleh buat apa lah. Saya tak setuju. Jadi maybe dia ada kebolehan tapi tak boleh nak datang pada saya. So saya tak setuju. Okay, awak terima tak kalau ada seorang perempuan dalam grup awak? Tidak. Kenapa? Tak payah ada bunga pun. Tak payah ada bunga? Yes. So awak nak lelaki saja? Ya, betul. Tapi Kis tak boleh pakai tu. Tak ada kelebihan tu. Awak nak bela dia lagi? Ya. Tak apa, saya bela dia lagi. Okey, tak apa. So kita bagi grup 4 orang yang perempuan yang kuat. Masuk. Game berpanjangan. Selagi kita tak jumpa rentak yang sebenar, ketua yang sebenar, korang akan dilema dengan 4 kumpulan macam ni. Jadi Am nak minta pendapat korang. Adakah korang akan buat penggabungan sendiri ataupun korang akan tambah ahli lagi? Leader kena jawab. Stay macam ni lah. Stay macam ni. Adakah leader akan tambah ahli ataupun tidak? Tak. Kenapa? Sebab saya tak nak. Tak nak? Tak apa, kita tanya Ayah. Sebagai bekas ketua, awak tak nak ke ambil alih tempat dia? Tak nak. Kenapa? Sebab saya rasa dia lebih layak lah. Alright, saya bagi awak satu mandatory punya pilihan. Siapa yang awak akan pilih di antara kita semua? Ana. Ana. Alright. So kita tanya Ilya. Ilya, sebagai ketua, adakah Ilya akan approve apa yang Yaya minta Ana masuk tim ataupun tidak? Tak. Kenapa? Sebab dia daripada grup lain, dia masuk grup lain. So kenapa saya perlu accept dia untuk masuk grup saya? Jadi awak tak terimalah anak buah awak nak pilih untuk tambah pasukan dia? Dan awak tolak mentah-mentah? Tak, sebab saya cakap saya nak stay kan saya punya tim. Jadi awak nak stay dengan tim awak tanpa pilihlah dia? So awak luka ke hati tim awak untuk tambah ke orang? Betul? Dia nak pilih orang tu tapi awak tak terima? Sebab saya leader. Okey, bagus. Tak apa. Kita tanya Wawa. Wawa, boleh ke stay dengan leader yang tak terima pendapat orang lain ni? Boleh je. Boleh? Jadi Wawa akan pilih siapa kat sini kalau Wawa rasa? Kalau tak nak pilih? Tak pilih? Betul? Betul. Tak ada pilihan? Tak ada. Alright, kita tanya Yin pula. Okey, Yin, nampak macam gugup. Kenapa? Gugup macam mana? So Yin tak percaya ke dalam kumpulan Yin? Percaya. Okey, percaya apa? Dari segi apa? Percaya dari segi kerjasama, tanggungjawab. Okey, jadi Yin tak kesian ke ada grup perempuan yang tak cukup orang, Yin? Cuba masuk support dorang, Yin. Kesian tapi saya dengar arahan leader. Okey, tak apa. Leader bersuara, keluar. Jadi Am nak Ilya buat keputusan. Ilya kena tinggalkan salah seorang bertiga ni, kumpulkan salah satu, maksudnya tinggalkan seorang, kira bertiga orang ni, letak daripada satu. Adakah ia akan buang atau tidak? Saya buang seorang. Okey, buang seorang. Tak. Tak. Betul? Betul. Betul tak nak buang? Betul. Alright, kita masukkan Ash dengan Amir. Sekarang ni Amir dengan Ash tinggal 2 kumpulan. Ya. Adakah korang akan buat penggabungan untuk mengumpul kekuatan? Tidak. Fail. Ya. Betul. Awak tak nak kembangkan tim awak? Tak nak. Okey, tak apa. So kita bagi grup lelaki Aiman masuk. Sebagai ketua yang mempunyai kelebihan satu orang ahli, di mana awak sini cakap ahli awak tidak boleh pakai. So awak nak kembangkan ahli awak tadi. Awak fit dah. Bakat awak. Jadi bila awak rasa ahli awak salah satunya ada potensi, satu yang kurang potensi. Jadi adakah awak akan ambil peluang untuk tambah penggabungan mana-mana kumpulan untuk tambah kumpulan awak? Ya. Ya. Ada. Siapa awak akan ambil? Tapi saya tak pilih untuk seorang saja. Saya pilih untuk sebagai bergabung sebagai tim. Alright. Awak nak pilih penggabungan antara tim? Yes. Okey, tak apa, kita bagi peluang tu. Siapa orang tu? Saya dah buat kesilapan yang besar. Macam yang saya cakap tadi, saya cakap dalam tim kita tidak perlukan bunga. Then saya buat kebetulan dekat situ saya nak pilih tim bunga. Okey, siapa bunga? Tim Ilya.
Ilya. Okey, sila masuk tim Ilya, kumpulan tu. Disebabkan kekuatan bunga korang agak kuat berbanding yang lain, satu penggabungan lelaki antara terkuat juga anggar bergabung dengan korang. Jadi, adakah awak terima dia ataupun tidak? Iaitu kumpulan Aiman, Ceman dan Kis. Kali ni saya kena tanya yang lain. Baik. A few minutes later. Tak. Sebab lagi senang nak handle. Lagi senang nak handle. Okey, nampaknya awak boleh duduk. Sekarang ni, awak telah di-reject oleh kumpulan bunga yang kuat. Betul. Sekarang ni, saya bagi awak peluang satu lagi untuk buat pergabungan. Siapa yang orang awak akan pilih? Saya memilih lagi satu tim bunga untuk ajak bergabung. Okey, siapa orang tu? Cuna. Alright, Cuna punya kumpulan, sila ke depan, tukar. Cuna aku punya kumpulan semakin kuat disebabkan kehadiran Ana. Jadi, Cuna mendapat tawaran daripada kumpulan Aiman untuk pergabungan. Adakah Cuna akan terima ataupun tidak? Sekejap, bagi saya bincang. A few minutes later. Okey, apakah jawapan untuk kumpulan Cuna? Tak. Tak juga. Kenapa? Tu boleh Sebab kita jelaskan. orang nak satu tim. Awak nak satu tim. Tapi kumpulan lain offer untuk penambahan, untuk menambah kekuatan. Kenapa awak tolak? Betul ke tidak akan awak? Saya akan bergabung dengan dia, tapi saya nak dia betul dengan saya lah. Saya nak jadi ketua. Okey, jawapan dia senang je. Awak nak ataupun tidak? Saya kena dengar jawapan kumpulan tu. Awak nak ataupun tidak? Nak. Nak. Betul. Awak ubah fikiran awak. Jadi kumpulan yang baru ni masuk ke sana. Jadi kumpulan Cuna dan Aiman adalah kumpulan terbesar. Okey. Starting daripada Kis ke depan. Okey. Kis, sila pilih leader awak. Awak akan ikut Aiman ataupun Cuna? Pilih seorang. Macam mana? Okey, berbincang. Tak boleh. Pilih Cuna ataupun Aiman. Kis pilih Aiman. Aiman. Ana pula. Cuna ataupun Aiman? Cuna. Ketua awak. Cuna. Satu. Naura. Cuna. Dua. Mika. Cuna. Tiga. Cuna. Ceman. Saya pilih Cuna. Jadi majoriti jawapan adalah Cuna sebagai ketua dan Aiman sebagai ahli. Cuna ke depan. Tahniah Cuna. Cuna telah mendapat 6 orang ahli. Maksudnya Cuna adalah yang paling terkuat daripada grup ni. Jadi kita panggil kumpulan yang second terkuat. Seperti yang awak tahu Ilya, kumpulan awak adalah kumpulan kedua terkuat sekarang ni. Bukan nombor satu lagi. Apa matlamat korang adalah nombor satu. Betul atau tak? Betul ke? Saya tak ada cakap yang matlamat saya nak nombor 1 ke apa. Paling banyak ke apa, saya tak cakap. Okey. Alright. Tak apa. Awak rasa awak nombor 4. Sekarang ni Aiman telah menjadi ahli. Adakah awak setuju dengan pilihan diorang? Aiman bertukar dengan Cuna sebagai ketua, Cuna menjadi ketua, ataupun Aiman lebih layak? Saya setuju je. Awak setuju? Alright, kita bagi kumpulan yang paling rendah, Amir dengan Aish. Kita ada Amir dengan Aish. Ya. Sebagai dua kumpulan yang ada ni, adakah awak rasa pilihan diorang tepat memilih Cuna sebagai ketua, Cuna dan Aiman? Bagi saya benda tu tak tepat. Kenapa? Sebab seorang ketua mestilah buat keputusan dengan betul. Jadi saya percaya bila Aiman jadi ketua, dia buat keputusan dengan betul, dengan bijak. Wah, baik. Bila saya dengar speech awak berkata Aiman seorang ketua yang baik. Okey, jadi adakah awak akan terima Aiman ataupun tidak kalau Aiman diberi peluang untuk masuk dalam kumpulan? Terima. Okey, so saya tanya Aiman dulu. Aiman. Ya, saya. Awak sebagai ketua pasukan, sekarang awak jadi ahli. Ya, betul. Dan kumpulan lain sanggup ambil awak dan nampak awak sebagai cheerleader. Adakah awak akan diterima masuk situ ataupun tidak? Sebelum ni saya pernah jadi leader. And saya juga yang approach tim-tim kuantiti yang banyak untuk join dalam tim saya. Soalan dia, adakah awak terima masuk kumpulan dia ataupun tidak? Tidak. Saya setuju kalau diorang masuk ke dalam kumpulan ni. Macam itulah jawapan dia. Alright, tak apa, kita tanya Cuna, sebagai ketua, Cuna tak dapat apa-apa inform daripada Aiman di mana diorang pilih Aiman untuk masuk kalau diorang nak. Tapi dia tak bagi tahu pun dia nak masuk kumpulan tu. Sekarang Cuna okey ke tak okey dengan tu? Apa dia tak bagi tahu dia nak masuk kumpulan ni? Seperti yang korang tahu, macam tadi ada dapat offer tapi dia tak beritahu dekat ketua kumpulan. Betul atau tak? Sekarang ni awak sebagai ketua kumpulan, awak tak tahu pun offer daripada Aiman di mana saya minta Amir untuk pilih Aiman. So Aiman tak beritahu awak sebagai ketua. Jadi awak dah dengar benda tu, awak okey ke tak? Okey. Kalau awak diberi peluang, adakah awak akan lepaskan Aiman ataupun tidak? Tak. Kenapa? Sebab dia boleh tolerate and bekerjasama dengan kita orang. Awak yakin ke dia pernah jadi ketua? Dia mungkin akan ada dua kepala dalam satu kumpulan. Adakah awak rasa setuju atau tak? Setuju. Jadi awak rasa dia boleh tolerate? Boleh. Betul? Awak yakin? Yakin. Tak ada pergaduhan? Tak. Okey, tak apa. Kita bagi kumpulan yang ada adalah Ilya sekarang yang masuk. Hai Ilya, kumpulan awak ada terdiri daripada 3 orang. Di sebenarnya awak nombor 2 seperti yang saya cakap tadi. Awak nampak kesian dekat kumpulan Amir dan Ash. Okey, awak nampak ada tak kelebihan daripada pihak ahli Ash? Ash ni ada kelebihan ke tidak? Siapa Ash ni ada kelebihan ke tak?
Ada je. Ada? Betul? Okey, apa kelebihan dia? Macam orang lain nampak, macam itulah dia. Daripada awak, apa yang awak nampak? Dia pandai bercakap. Dia pandai macam bercakap. sosial, dia pandai apa? Dekat sosial media kan. So maksudnya dia pandai bercakap. Macam daripada first interview, so saya pun tertarik juga dengan dia. Alright, kita tanya ahli lain. Yang ke depan. Suka tak kalau Ash ada dalam kumpulan korang? Suka. Suka. Okey, kita tanya Wawa pula. Wawa, suka tak Ash ada dalam kumpulan awak? Suka. Okey, kita tanya Ayah. Ayah sebagai bekas ketua, adakah Ayah setuju Ash masuk ke tidak? Suka. Suka juga. Alright, kita tanya kumpulan Amir dengan Ash ke depan. Awak cuma tinggal satu ahli. Ya. Adakah awak akan lepaskan dia ataupun tidak? Saya ada satu offer untuk diorang punya kumpulan. Alright. Saya boleh bagi Ash dekat diorang. Tetapi include dengan saya akan jadi ketua diorang dan Ilya sebagai timbalan ketua saya. Dan kita orang boleh bekerjasama kat situ untuk. Alright, kita tanya ketua kumpulan, Putu Tukar. Jadi awak dah dengar daripada offer ketua sebelah, di mana awak sebagai timbalan dan menjadi dia bagi ketua. Adakah awak setuju dengan tawaran tu atau tidak? Tak. Kenapa? Saya dengar saya punya anak buah. Dia orang kata dia orang nak saya jadi ketua. Oh, awak yakin awak nak jadi ketua? Okey, tak apa, kita duduk bagi Ash dengan Aiman. Amir. So, seperti yang awak dengar, tawaran mereka telah menolak. Ya. Tetapi diorang tetap mahukan Ash. Apa yang awak rasa tentang tu? Dia saya punya dan no. Dia no. Kita tanya pendapat Ash. Ash ke depan. Okey. Yes. Kita ada hasutan di sini, perlu straightforward. Baik. Ash, adakah awak akan setuju untuk masuk diorang ataupun tidak? Saya setuju kalau Amir Haris join sekali kumpulan tu. Okey, so kalau tawaran tu, saya tanya Amir balik. Amir, Ash cakap dia setuju untuk masuk kumpulan dan dia nak awak join sekali. Awak nak join ataupun tidak? Boleh? As a leader. Jadi dia tetap dengan pendirian untuk menjadi leader dan tetap masuk? Ya, and then barulah saya lepaskan dia. Alright, kita tanya Ash. Awak nak ke dia jadi ketua dalam kumpulan tu nanti? Saya okey je sebab dia lelaki dan dia sesuai lah untuk jadi leader. Apa perbandingan Amir dengan Ilya? Apa beza dia? Perbezaannya adalah jantina. Tak, saya tak nak tahu pasal jantina. Saya nak tanya awak dengan detail. Apa perbezaan awak yang nampak Amir dengan Ilya? Amir dia nampak macam boleh jadi leader. Nah, ada dia punya sifat tu. Ilya pun sama. Ilya dia boleh jadi leader sebab dia ada karisma tersendiri. Okey, itu adalah perbezaan yang awak nampak. Siapa yang awak rasa sesuai jadi leader? Sorry? Siapa yang awak rasa sesuai jadi leader? Amir. Amir. Okey, tak apa. Kita bagi grup yang ramai tadi, sila masuk. Alright. Tuna sebagai ketua kumpulan dan bekerjasama dengan timbalan dia, iaitu Aiman. Okey, saya nak tanya satu soalan lah. Okey. Daripada sudut pandangan mereka berdua, Amir ataupun Ilya, awak rasa siapa yang lebih sesuai jadi ketua? Dua-dua. Dua-dua? Salah satu saja. Awak mempunyai kuasa besar dan awak boleh bagi pandangan awak sekarang ni antara dia ataupun dia. Dua-dua. Satu saja. Bagi saya, kalau jadi ketua tu mestilah Amir. Tapi saya rasa Ilya ni boleh bekerjasama. Satu saja. Awak sebagai Ilya. ketua kuasa besar. Jadi awak memilih Ilya sebagai ketua. Okey. So, saya tanya awak sekali lagi. Bila awak nampak Ilya sebagai ketua, adakah awak rasa mereka sesuai bergabung ataupun tidak? Sesuai. Sesuai. Okey, jadi kita bawa kedua, Amir dengan Ash ke depan. Korang duduk dulu. Biasanya dalam undang-undang kan, biasa kita nampak syarikat besar akan bersuara. Bila bersuara, kita tahu yang diorang ada kuasa veto. Ya. Menandakan yang berkata yang Ilya boleh menjadi ketua. Adakah awak setuju dengan statement tu? Bagi saya tidak. Sebab salah satu sebab dia pilih Ilya sebab dia bersama Argentina and dia orang lebih rapat berbanding saya. Dia lagi kenal Ilya and dia tak kenal saya. And bagi saya, apa yang saya nampak yang saya rasa saya lebih layak, seorang ketua tu perlu bijak buat keputusan walaupun menerima pendapat daripada anak buah dia. Tapi saya tengok Ilya ni macam terlalu berharap dekat ni, tanya diorang apa semua. Macam saya yang buat keputusan. Okey. Even saya dengar saya buat keputusan, tapi macam awak cakap, company besar, kuasa besar tetap ada diorang punya kuasa. Jadi saya tetapkan pendirian saya. Kalau saya nak join diorang, saya kena jadi ketua. Alright. Okey, so sebagai kumpulan yang kecil, adakah awak setuju untuk masuk mana-mana kumpulan antara dia ataupun dia? Yang mana awak rasa nak masuk?
Ilya ataupun Cuna? Antara dua. Sebab dua-dua pun like tak boleh bagi kerjasama sangat dengan saya tadi. Salah satu tim ni anak buah dia dah tinggalkan saya punya group. Maybe tim tu saya dah tak pandang lah. Maybe satu lagi boleh. Tapi macam pendirian saya cakap, saya as a ketua and saya akan join. Kalau tak, pendirian saya tetap dua orang. Alright. So saya nak ketua sahaja yang turun, Ilya dan Cuna. Belakang bagi Cuna bersuara. Seperti yang awak nampakkan, grup kita semakin berbeza. Awak dah mula faham game ni. Jadi game ni adalah pemilihan ketua. Jadi saya nak tanya awak sekali lagi. Bila awak ada kuasa besar dan awak cakap yang awak boleh lead diorang. Tapi bila saya nampak ada ciri-ciri sini, saya nampak Amir tegas dengan pendirian dia. Jadi awak setuju tak dengan statement yang dikeluarkan oleh awak? Setuju sebab dia ada ciri-ciri sebagai seorang ketua. Okey, tak apa. Ilya pula. Ilya, adakah awak rasa setuju dengan pendirian Amir untuk memilih? Maksudnya apa yang dia cakap tadi pasal statement tadi? Betul? Betul. Jadi dia sebagai ketua dan korang dua kuasa besar, korang dua tak boleh lead lah maksudnya. Maksudnya korang dua tak ada jiwa lead lah. Korang hanya mengikut korang punya ahli. Ada. Tapi tadi awak setuju dengan statement dia? Saya setuju dengan dia dan saya pun boleh lead juga. Tadi lain tadi. Maksudnya awak setuju dengan dia dan awak juga. Okey. Maksudnya saya nak tahu awak setuju tak statement yang dia cakap awak berharap kepada kumpulan awak saja? Sebab tadi ada dia mention tu. Saya berharap dengan kumpulan awak saja. Tadi ada dia cakap benda tu. Okay. Betul atau tak kumpulan lain? Betul atau tak? Awak setuju statement tu. Jadi awak setuju ke tak? Sebab benda tu memang betul. Okey. Saya tanya saya punya anak buah. So memang betul lah. Alright. So saya tanya Cuna balik. Untuk kuasa besar, awak perlu pilih. Awak sanggup tak buat penggabungan? Daripada dua ni, awak sanggup bergabung dengan Amir ataupun gabung dengan Ilya? Saya sanggup bergabung dengan dua-dua. Satu sahaja. Sebagai ketua yang besar, awak kena pilih sama ada Amir ataupun Ilya. Kenapa Ilya? Sebab saya rasa dia boleh bekerjasama. Okey, jadi kita tanya Ilya. Cuna rasa awak sesuai untuk bergabung dengan dia dan dia rasa dia boleh bekerja sama dengan awak. Adakah awak terima tawaran pergabungan tu ataupun tidak? Terima. Jadi pergabungan mereka adalah selesai, di mana tinggal Amir Haris saja sebagai tu. Okey, so kita bawa ramai-ramai ahli dulu pergi ke depan, Amir duduk bawah. Sekarang ni saya nampak ada dua ketua sudah bergabung dan terima. Saya nak tanya starting daripada timbalan dia dulu dan anak-anak buah yang lain. Okey, sila ke depan Aiman. Sebagai timbalan, adakah awak rasa terasa hati bila ada dua ketua dah mula bergabung dan tinggal awak sebagai timbalan? Saya setuju saya sebagai timbalan, tapi saya tak setuju ada dua ketua dalam satu tim. Baik, jadi pilih salah satu ketua saja yang awak rasa layak. Ilya. Alright, so kita bagi untuk next pula. Naura, sila bersuara. Naura, sila buat pilihan. Antara dua ketua ni, siapa yang lebih layak? Ilya ataupun Cuna? Ilya juga. Nombor 2. Okey, Wawa ke depan. Buat pilihan antara Cuna ataupun Ilya? Ilya. Okey, nombor 3. Ana, buat pilihan Ilya ataupun Cuna? Ilya juga. Ayah, antara Ana atau Cuna ataupun Ilya? Ilya lebih layak. Ilya. Yin, pilih? Ilya. Mika, ke depan. Ilya. Ceman? Ilya juga. Boleh tak Am tengok siapa daripada asalnya kumpulan Cuna angkat tangan? Okey, kenapa korang sanggup pilih Ilya berbanding ketua korang? Sedangkan tadi korang cakap dia ketua korang. Kenapa korang tukar ketua? Boleh tak salah seorang kumpulan Cuna ke depan? Am nak tengok. Sebab Mika rasa decision tu pun made by Cuna sendiri. Jadi kami semua pun agree lah untuk leader tu tukar ke Ilya. Alright, seterusnya saya nak tahu siapa lagi geng yang Cuna tadi. Okay, Ana ke depan. Bukankah Ana tadi pilih Cuna, sanggup tinggalkan kumpulan lama dan masuk geng Cuna, kemudian Ana pilih Ilya sebagai ketua? Kenapa? Sebab kena pilih salah seorang. Kena pilih salah seorang. Jadi terpaksalah pilihan tu. Tak. Okey, kenapa sebab pilih Ilya memang layak. Ilya layak. Ilya layak. Oh, apa yang membuatkan dia dapat layak? Sebab dia lagi tua daripada Ana. Jadi awak rasa umur ketua ni bergantung pada umur lah. Dia matured daripada situ. Okey, tak apa. Cuna, boleh tak bagi mic dekat Cuna? Awak telah disungkur sebagai turun pangkat awak bukan lagi ketua. Adakah awak setuju atau tidak?
Kau aku keluarkan kau kan? Setuju ataupun tidak? Setuju. Setuju. Alright, sekarang saya nak Aiman dengan Cuna ke depan. Ketua ke tepi. Sebagai ada dua timbalan, kita tak boleh bagi dua timbalan. Kita akan bagi satu timbalan saja. Which means kita ada satu ketua, satu timbalan dan ahli. So sekarang kita ada dua timbalan. So apa yang korang berdua rasa layak untuk menjadi timbalan? Saya rasa saya tak layak. Saya nak jadi bendahari. Tak boleh. Ada satu ketua, satu timbalan dan satu ahli. Tak apa, sekurang-kurangnya saya setia. Tolong jawab dengan jelas. Cuna, pegang mic tak habis lagi. Kenapa awak rasa tak layak untuk menjadi timbalan tadi? Sebab dia lebih berpengalaman and boleh bercakap dengan lebih jelas daripada saya. Tapi kan pada awalnya awak berkeyakinan untuk menjadi ketua diorang dan awak sendiri pun bercakap yang awak yakin untuk menjadi ketua diorang. Sekarang awak kata awak tak layak untuk menjadi timbalan dan awak sanggup menjadi ahli. Kenapa sampai macam tu sekali? Jadi ahli tu buruk sangat ke Bukan jawapan buruk ke tak buruk. Sedangkan tadi statement awak adalah awak berkata awak tegas awak nak menjadi seorang ketua tadi. Tapi sekarang awak berakhir untuk menjadi ahli. Kenapa? Sebab saya rasa lelaki lagi layaklah pegang tanggungjawab yang tinggi. Jadi awak gunakan jantina sebagai dia lagi layak lah. Sebab saya tahu perempuan ni macam mana. Oh, itu jawapan awak. So sekarang ni awak sanggup untuk terima untuk jadi orang biasa lah. Alright, kita tanya Aiman dulu. Aiman, adakah awak sanggup jadi orang biasa ataupun kekalkan jawatan awak? Saya sanggup menjadi orang yang biasa. Awak sanggup jadi orang biasa dan kedua-dua pihak memilih untuk menjadi orang biasa. Sekarang kita tanya ahli pula untuk pilih timbalan dia. Kita starting daripada Wawa. Wawa ke depan. Right. Wawa? Saya pilih Cuna. Cuna? Okey, seterusnya Naura? Cuna. Cura? Ayah? Cuna, bukan Cura. Hah? Cuna? Ayah? Cuna. 3 Cuna? Cuna. 4 Cuna? Yin? Nur Hasuna. 5 Cuna? Ilya? Cuna. 6 Kis? Cuna. Cuna? Iman? Cuna. Mika? Cuna. Okey, bagi mic. Nampak? Ali bulan-bulan awak cakap nak timbalan, dia pun nak jadi orang biasa. Sekarang ni awak sendiri tak yakin awak sanggup pilih untuk jadi orang biasa, betul atau tak? Sekarang semua pilih awak sebagai untuk jadi timbalan lah. So sekarang ni saya nak tahu, adakah awak sanggup terima jawatan timbalan tu ataupun tidak? Terima. Terima pula. Okey, jadi awak sebagai timbalan dan Aiman sudah jadi orang biasa. So Aiman pun bersedia jadi orang biasa dan kita bagi satu pilihan untuk Aiman. Bagi Aiman. Okey Aiman. Kau kena hentak tu. Daripada seorang ketua jadi orang biasa, kau kena pilih. Teruklah kau sekarang. Sekarang ni kau ada decision. Adakah kau sanggup stay dalam tim macam ni ataupun kau keluar untuk mencari leader kumpulan lain? Tak boleh jadi bendahari. Saya sanggup merendahkan pangkat saya demi kemakmuran tim. And then saya stay. Awak sanggup stay? Ya. Alright, tak apa, kita tanya kumpulan ni. Bagi mic. Sebagai ketua yang ada seorang ahli dan nampak diorang lebih ramai. Ya. Jadi, adakah awak akan terima Aiman untuk masuk ataupun tidak kalau diberi peluang? Jadi suara saya nak cakap yang saya dah nampak Aish ni punya loyalty kat saya. Jadi saya jadikan dia sebagai timbalan saya. Jadi kalau sesiapa yang nak masuk dalam ni, korang akan menjadi ahli biasa sahaja. Sebab dia adalah timbalan saya dan saya tetap menjadi leader korang. Jangan risau. Okey, sekarang ni soalan dia itu je. Saya tanya, adakah awak terima Aiman ataupun tidak? Oh, Aiman lah. Macam saya cakap, awak boleh masuk, tapi awak cuma ahli biasa. Macam saya tanya tadi, awak nak terima ataupun tidak? Ambil je. Ambil. Jadi saya tanya Aiman sekali lagi. Aiman, kumpulan rendah pilih awak untuk masuk dalam tim. Apa yang awak perlu buat? Saya stay. Tapi saya merayu kepada leader untuk buat keputusan ambil diorang masuk dalam tim. Jadi awak buat keputusan ketiga, awak dah belajar, pergi tanya leader, boleh awak bertoleransi dengan leader yang sana and rendahkan diri awak sebagai leader, jadikan dia leader dalam kumpulan kita and kita akan bersatu dalam satu tim. Boleh ke leader? Boleh. Tidak untuk saya. Kenapa? Okay, Mika ke depan. Untuk Mika. Mika ke depan. Oh ke depan. Allah jauh. Tidak untuk Mika.
sebab Mika dah decide untuk follow Cuna. Cuna pun dah Cuna untuk memilih Ilya sebagai leader. Kenapa awak tak ada pendirian ni, Mika? Ya. Bukan. Okay. Cuna once jadi Mika punya leader. So Cuna pilih Ilya untuk jadi leader yang terbaru. Alright. Jadi Mika nak dia Ilya lagi lah jadi leader Mika. Okay. Tapi seandainya Ilya setuju dengan saya punya pendapat, Ilya jadikan Amir Haris sebagai ketua. So awak pun kena ikutlah keputusan dia, jadikan Amir Haris sebagai ketua. Jadi Ilya pun agree ke untuk Amir jadi leader kepada semua? Okay, memandangkan saya dah tengok dua side punya explanation, saya tak memilih. Okey, awak masih kekal tidak pilih. Jadi tadi soalan saya kat awak, Aiman. Ya. Macam tadi, peluang awak untuk masuk 2 kumpulan ni, dia pun tak bagi awak jadi leader. Adakah awak akan pilih untuk masuk sini ataupun tidak? Tidak. Tidak juga? Ya, betul. So nampaknya awak akan kekalkan sini lah dengan ketua awak yang baru ni. Correction. Okey. Setelah melihat muka awak yang hipokrit, saya rasa saya tidak juga. Okey. Tidak. Nampaknya tak tidak apa. ya. Sebab Ilya sebagai leader, dia tahu apa yang dia perlu buat, and ada sebab kenapa dia tak boleh berkolaborasi dengan Amir. Tidak mengapa. Alright. So saya nak tengok daripada kumpulan sana. Okey, korang adalah kuasa besar sekarang. Aiman ke belakang. Okey. Which mean kita ada timbalan ketua dan ahli ramai sangat. So tinggal satu kumpulan kecil ialah timbalan dia. Tapi dia orang tak ada ahli. Untuk syarat untuk lekatkan kumpulan, dia orang mesti ada satu ahli. Kena ada satu ahli. Leader, siapakah yang awak akan sanggup singkirkan untuk diorang untuk bagi satu? Tak nak. Tak nak? Tak nak. Melainkan dia datang kat sini. Melainkan dia datang kat sini. Alright, kita bagi sekali lagi. Alright, sebagai pilihan, okey. Ketua sebelah sana sudah ajak awak untuk join sekali untuk pergabungan. Ya. And maybe diorang boleh buat discussion dengan awak untuk orang kata apa, perbincangan kuasa. Okey. Tapi sekarang ni saya tanya sekali lagi, adakah awak nak try masuk ke sana ataupun tidak? Macam apa yang saya cakap tadi, saya akan datang. Kalau awak bagi saya leader, saya tetap dengan pendirian saya. Okey, and saya akan bagi Aish kesayangan semua ni. Okey, kalau saya menjadi leader, jangan risau, saya leader yang baik. Boleh ahli biasa cakap? Tak boleh. So sekarang ni kita dah nampak decision dia, mereka orang tengah kata apa, daripada kecil menjadi besar, dah pergabungan, dan kita akan nampak setiap ahli berubah-ubah. Dan sekarang ni tinggal 2 kumpulan kecil sangat-sangat, besar sangat-sangat. So sekarang ni apa yang membuatkan kumpulan sana yang betul-betul nak kumpulan kecil adalah Aish juga, dan sana juga membuat orang kata apa negotiate untuk menjadi ketua. Daripada side sini akan jadi ketua. Okey, saya tanya pendapat semua orang dahulu. Okey, saya start dengan Wawa sekali lagi. Okey Wawa, apa yang awak nampak? Awak nak tengok diorang bergabung ataupun tidak? Nak. Nak tengok diorang bergabung? Okey, tanya Naura. Mau. Mau? Ayah? Nak. Nak. Ana? Nak juga. Okey. Saya nak. Nak? Mau. Nak. Aiman? Nak. Kis? Man? Tak. Saya berminat. Alright, majoriti jawapan dia adalah semua ahli nak. Seperti yang awak cakap tadi, awak berbincang dengan diorang semua. Dan awak nak dengar diorang cakap nak. Diorang semua minta nak untuk masuk pergabungan ni. Adakah awak setuju dengan diorang punya pendapat ataupun tidak? Sejak daripada awal tadi, saya memang dah cakap saya boleh bagi diorang masuk ke dalam ahli saya. Faham? Boleh saya minta Saya tahu opportunity. Saya nak berbincang dengan leader sahaja. Alright, so sekarang anak-anak buah sila duduk. Okey, anak-anak buah sila duduk. So saya bagi 2 kumpulan ketua untuk berbincang, boleh? Terima kasih pengerusi majlis. Sekejap. So kita nampak kita akan ada 2 kumpulan, satu yang besar dan satu timbalan lagi. Game ni akan kalah bila kehilangan semua ataupun pergabungan semua. Jadi kita nak tengok perbincangan mereka. Apa yang mereka boleh bincang antara mereka berdua lah. Okey, kita bagi Amir bercakap dengan siapa? Ilya, dan Ilya akan bercakap dengan Amir. apa kata kita ikut majoriti? Aku tak setuju. Sebab kalau kau nak ikut majoriti menangkap kau. Sebab aku 2 orang je. Faham? So aku nak discuss dengan kau ni untuk jawatan tu. Faham? Kenapa kau berat sangat nak bagi aku? Kau tak percaya kat aku? Sebab mostly ahli-ahli saya ikut nama ahli-ahli lah. Tak boleh. Sebab tu aku cakap kalau ikut majoriti kau akan menang. Kau akan menang. Tak semestinya.
Sebab kau belum tahu lagi, tak semestinya. Apa yang aku nampak tadilah masa kau berbincang tadi, memang diorang pilih kau. And ramai orang juga, tak ada ramai, maybe tak pilih aku lah. Okey lah. Kenapa kau nak jadi timbalan? I don't want to be a timbalan. Bukan apa? Apa? Leader. Kenapa aku nak jadi leader? First, sebab itu memang niat aku daripada first content ni. So memang aku nak jadi leader. So aku rasa aku boleh. So tapi kau kena percaya kat aku lah. And kau macam ni lah. Sekarang kau dengar, kau leader kan? Okay, sekarang ni kau jadi timbalan leader aku. Tapi kau still ada hak untuk bersuara. Faham? Aku still leader, but kau still ada hak untuk bersuara. Okay, macam mana? Okay, sekejap. So boleh saya tanya diorang tak? Tak boleh tanya. Boleh bagi speech boleh, tapi tak boleh tanya. Alright, memandangkan mereka sudah buat negotiate dan masih tidak ada jawapan. Jadi antara korang berdua adalah ketua kumpulan. Tidak kisahlah kuantiti banyak ke besar, masih tetap ketua, masih dengan jawatan. Saya tidak pandang berapa banyak orang ahli tu, tapi korang kena bersepakat. Jadi sekarang tinggal 2 ketua, yang mana mungkin masing-masing nak pegang jawatan. Ada yang takut kehilangan majoriti, ada yang tak nak berubah kedudukan. So sekarang ni kita akan tanya Aish sendiri, di mana kenapa Aish perlu stay dengan ketua ni? Macam yang saya cakap, saya tetap dengan pendirian saya untuk stay dalam grup Amir Haris sebab dia ada orang kata ketegasan dari segi grouping, and saya rasa sebab saya masih stay dalam grup Amir Haris adalah saya percaya kepada quality over quantity. Baik, so bila awak percaya pada quality, tak apa. Saya nak speech kepada ketua dalam masa 30 saat. Yakinkan apa yang melayakkan awak menjadi ketua. Alright, kita start dengan Amir dahulu. Okay, boleh? Dengar semua anak-anak buah. Amir akan berucap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi kalau korang setuju untuk memilih saya sebagai ketua korang jangan risau. Saya akan dengar suara-suara korang, and korang boleh bagi pendapat kat saya, and kita boleh berbincang secara okey, yang mana baik, yang mana buruk. And jangan risau, dalam tim ni kita sama-sama. Kalau boleh kita kuat sama-sama, kita jatuh pun sama-sama. Jangan risau, kita sama-sama je pergi sama-sama, okey? And korang jangan risau. Apa? Pasal cuti 30 saat cuti habis boleh daripada sekarang. Alright. So bagi Ilya pula. Saya rasa bermula daripada tadi, saya tengok daripada kecil saya ada 2 saja, seorang saja ahli, and then saya menjadi besar, and korang pun memilih saya. Jadi saya rasa benda tu depends dengan korang. Kalau korang rasa saya adalah orang yang bagus, orang yang baik untuk jadi leader korang pilih saya. Kalau tak, saya boleh jadi timbalan dia. Ikut korang punya majority. Alright. So kalau macam tu, saya sebenarnya nak bagi vote majority, tapi kita tak nak terlampau bagi keputusan. So sekarang ni saya nak tahu ada 2 benda yang korang boleh buat untuk pemilihan pengakhiran game ni. Jadi sekarang ni saya nak korang nampak yang diorang 2 ada potensi untuk jadi ketua, 2 potensi nak jadi ketua. Maksudnya diorang boleh bagi offer yang diorang ada sekarang lah. Saya nak tanya pendapat mulai daripada Ana dahulu. Ana, Ya. kalau betul lah Amir seorang ketua yang baik, kenapa tiba-tiba bertukar arah menjadi ketua orang lain? Maksudnya masuk kumpulan orang lain. Kenapa tinggalkan Amir Haris? Saya keluar sebab saya seorang perempuan. Awak seorang yang perempuan? Bukan sebab saya seorang je perempuan dalam grup dia. So reason awak tinggal keluar tim sebab awak seorang perempuan? Okey, tak apa, kita tanya Mika. Mika, yes, tadi kumpulan awak pada awalnya awak seorang je lelaki, betul atau tak? Jadi apa awak punya respon tentang tu? Bagi saya tak ada masalah untuk ada 2 gender dalam satu tim. Sebab cara pemikiran perempuan lain, cara pemikiran lelaki lain. Jadi Mika lagi suka ada communication between kat dalam tim kalau ada lelaki perempuan lah. Baik, so anda dah dengar dengan jawapan tu. Anda setuju tak dengan statement Mika? Setuju atau tak dengan statement Mika? Setuju. Okey, kalau anda setuju, bagi jawapan reason lain kenapa anda berpaling tadah keluar daripada kumpulan Amir tadi. Sebab tu pilihan saya. Jadi tadi awak cakap disebabkan Jatina, sekarang awak cakap itu pilihan awak. So kenapa awak buat pilihan untuk tinggalkan dia? Sebab saya seorang perempuan dan tu saya tak nak
Saya nak dengar. Bukankah awak tadi baru setuju dengan pendapat Mika yang mengatakan bukan bermaksud jantina akan mengganggu pilihan awak? So sekarang ni awak tak boleh bagi jawapan yang sama dan awak kena tahu jawapan apa yang membuatkan awak kuat untuk tinggalkan Amir Haris. Saya nak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Dan awak pilih untuk keluar tinggalkan tim awak sendiri. Baik, tak apa. So kita bagi orang lain yang telah keluar daripada kumpulan Ilya ke apa ke tadi kan. So saya nak bagi Ayah. Ayah, awak seorang ketua pada masa mula-mula dan awak telah membuat penggabungan di antara Ilya dengan Ayah. Sekarang ni awak telah menjadi ahli. Bermaksud Cuna telah menjadi timbalan. Awak dan Aiman telah menjadi ahli biasa. So apa awak punya mindset kat situ? Saya okey je jadi ahli biasa and dapat terima yang Ilya jadi leader. Dapat terima Ilya jadi leader. Okey, tak apa, kita tanya Aiman balik. Aiman? Ya, saya. Setuju tak apa yang Ayah cakap tadi? Setuju. Setuju juga. Jadi kita ada dua jawapan yang menguatkan di mana Ilya boleh jadi ketua dan Amir Haris juga tanpa reason anak buah dia tinggalkan, dia pula menguatkan untuk menjadi ketua. Dan dua-dua layak dari situ. So sekarang ni saya nak tanya untuk majoriti jawapan setelah mendengar benda ni. So saya tak nak ada majoriti jantina ataupun apa yang awak nampak ucapan daripada orang. Saya nak tengok siapa yang lebih sesuai untuk menjadi ketua dan sebab, bukan nama saja. Kita bermula daripada Chairman. Pilih salah seorang untuk menjadi ketua awak dan bagi sebab kenapa. Saya memilih Ilya sebab dia ada ciri-ciri leader. Bila awak bagi jawapan yang tak muhasabah ataupun tidak tepat, saya akan bertanya sekali lagi untuk menerima jawapan tersebut. Nampak seorang ketua pakai lagu Lover. Sorry guys. Apa yang korang nampak? Ketegasan ada kelebutan dia. Jadi kita tanya kepada Chairman sekali lagi. Apa yang membuatkan awak pilih Ilya sebagai ketua tadi? Sebab Ilya ni daripada mula-mula saya masuk, daripada kita orang gabung tadi, saya dah dapat tengok yang dia ni boleh dengar pendapat ahli-ahli lain, kira orang yang bawah-bawah dia. Tapi kan awak nampak tadi, Amir bukan bertanya pendapat dia sendiri ke? Pembincangan untuk mengambil dan mengeluarkan kumpulan. Kenapa awak boleh berkata macam tu? Dia tidak adil ke? Allahuakbar. Macam mana? Bagi saya, pendapat orang tengah, saya nampak kedua-duanya membuat keputusan yang sama, berbincang dengan ahli, mengeluar atau menerima ahli baru. Jadi kenapa awak berpihak pada satu je? Awak cakap Ilya sahaja yang membincang dengan orang lain. Adakah Amir tidak membuat keputusan itu ataupun tidak? Maksudnya dia buat ke tidak? Sama juga macam jawapan saya pilih Ilya kak. Saya tak nak jawapan yang tak bagus. Jadi jawapan ni sebenarnya tak adil. So saya nak jawapan yang adil. Kenapa awak masih memilih Ilya sedangkan awak tahu Amir membuat keputusan yang sama? Sebab saya tak pernah berada dalam tim Amir. And saya duduk dekat tim Ilya and saya nampak cara dia, tapi saya tak duduk dalam tim Amir and saya tak nampak cara dia. Okey, tak apa, saya cuba ambil awak punya jawapan kat situ. Nanti saya akan ingat balik benda ni. So kita bagi Ash pula. Antara Amir dengan Ilya, yang mana awak akan pilih? Saya pilih Amir Haris. Okey, sebab apa? Okay, first kali of course sebab saya dengan dia daripada awal lagi satu group, and saya percaya kepada kebolehan Amir Haris untuk orang kata carry this group. Okey, saya nampak dengan jawapan awak yang bernas. Tapi bukankah tadi Chairman cakap dia tak pernah try lagi si Amir jadi ketua? Awak pun tak pernah try lagi Ilya jadi ketua. Kenapa korang berdua tidak boleh memilih untuk bertukar sweat? Adakah awak akan kekalkan dengan jawapan tu ataupun tidak? Alright, tak apa, Chairman boleh cakap balik. Dia macam ni lah. Dia orang dua ketua sekarang ni. Keputusan sekarang pada diorang lah. Macam diorang boleh tolerate siapa jadi ketua, siapa jadi timbalan, and kita orang as ahli ni terima. So kita bagi tanya Ash pula, macam mana? Boleh terima tak apa yang Chairman cakap tu? Saya rasa boleh diterima, tapi kita kena bagilah kepercayaan kepada Amir Haris untuk jadi leader. Ilya, saya nampak Ilya pun memang berkebolehan untuk jadi leader, tapi saya nampak di sini Amir Haris, saya percaya pada awak boleh carry this team, this group. Alright, untuk jadi lebih maju. Kita tanya Wawa pula. Wawa, siapa antara mereka yang awak rasa sesuai? Sebab dari mula saya dengan Ilya, dia ada ciri-ciri leader tu lah. Jawapan awak tak benar, awak kena bagi jawapan yang lain. Ilya dia pandai toleransi dengan semua anak-anak buah dia. That's why ramai yang pilih dia. Okey, jadi Amir pun tak ada toleransi lah pasal tadi.
Adakah Amir ada toleransi ataupun tidak yang awak nampak? Tidak, sebab dia ikut dengan cakap dia je. Jadi dia tak ada toleransi lah? Tak ada. Okey, kita tanya Ash balik. Silent, kita tanya Ash balik. Ash, betul ke pendapat awak dia tak ada toleransi? Salah. Dia ada toleransi. Okey, apa toleransi yang dia buat? Toleransi dia sebelum apa-apa keputusan yang dia buat, dia berbincang dahulu. Okey. So, dia buat benda sama berbincang. Jadi kita balik kepada bawah. Okey, so awak mula mengeluh bila jawapan tu dikeluarkan. Jadi saya nak cakap, pilih ketua ni bukan senang. Tak kisahlah apa-apa jawatan. Sedangkan awak jawatan yang rendah, maukah kita sebagai rakyat pilih satu benda tu dengan betul? Jadi macam awak juga. Sekarang ni awak cakap dia tak ada toleransi dan ada orang berkata benda tu ada toleransi. Awak setuju tak dengan statement tu? Setuju. Setuju. Jadi awak tetap akan pilih Ilya dan setuju dengan statement tu? Saya tetap pilih Ilya. Alright, so awak memilih Ilya disebabkan pilihan awak jugalah. Alright, tak apa. So kita akan tanya next pula, Yin. Antara mereka berdua, siapa yang awak rasa setuju? Ilya. Kenapa? Sebab Ilya dia dengar pendapat anak-anak buah dia, and dia pun ikut dengan pendirian dia juga sebenarnya. Kalau macam Amir, dia dengan pendirian dia tetap juga nak jadi leader. Sedangkan yang lain, majoriti semua nak pilih Ilya sebab ramai beri kepercayaan kepada Ilya berbanding dia. Yin, ada tak awak nampak tadi yang dia berkonsentrasi dengan Ash tadi? Nampak. Tapi sebab Ash boleh dengar cakap dia. Alright, so awak dalam satu ketua ni, diorang menunjukkan diorang pun ada toleransi. Dan jawapan awak pada yang pertama tadi saya tak setujulah. Sebab saya rasa jawapan tu tak memihak pada Amir sangat. Jadi dia tak adil. Jadi sekarang ni saya nak jawapan yang lebih tepat. Kenapa awak betul-betul pilih Ilya dan kenapa awak rasa yang Amir tak toleransi sedangkan dia memang toleransi juga dengan tim dia? Jadi kenapa? Okay, macam ni, Amir dia layak tapi susah nak cakap. Dia lebih Ilya dia boleh macam boleh faham lah. Susah nak cakap. Jadi awak nak cakap dia perempuan, awak perempuan, dia faham sebab awak perempuan lah? Tak, bukan. Okey. Dia macam boleh bagi kerjasama dengan semua ahli. Tapi kan Amir saya pun nampak boleh. tadi, ya, Amir kan bagi kerjasama. Kenapa awak cakap macam tu? Bagi kerjasama, Amir bagi kerjasama tapi Amir dia okey. Cumanya dia jenis yang takut keras kepala sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Alright, tak apa. Awak rasa tu pendirian awak dengan Ilya. Okay, tak apa, kita teruskan dengan Naura. Naura buat pilihan? Ilya lah. Benar tu sudah. Saya pilih Ilya sebab dia mungkin lebih berumur daripada lelaki tu. Siapa nama dia? Amir. Mungkin berumur sikit daripada Amir. Mungkin dia punya, apa orang cakap, dia punya pemikiran mungkin lebih jauh lebih matang daripada Amir. Kita boleh tengok kat sini yang lagi matang Ilya sebab dia dengar semua orang and then dia keras kepala. Dia cuma ikut cakap dia seorang je and then dia rasa dia macam leader yang betul, sedangkan dia cuma ada seorang je anak buah. Ini semua cakap Ilya yang lebih layak daripada Amir sebab semua orang rasa benda yang sama. Ilya layak jadi pada leader. Macam cakap tadi, jawapan awak masih sama dengan pula lain. Awak masih tak dengar. So macam awak cakap tadilah, Ilya lebih faham, apa semua tu lah yang awak sebut tadi. Tapi awak kena ingat satu benda je. Mungkin awak tak nampak daripada sudut orang lain untuk menjadi ketua. So apa yang awak nampak, dia seorang yang keras kepala dan Ilya tak ada keras kepala. Sedangkan saya nampak tadi keputusan yang sama juga. Ilya juga ada keras kepala dia juga untuk memegang pendirian dia. So sekarang Naura, saya tanya awak. Okay, bila awak pilih Ilya, saya kena tahu, okay, kenapa awak cakap yang Amir ni berbeza dengan Ilya berdasarkan umur? Macam tadi saya cakap ada orang pilih ketua disebabkan umur. Saya dah cakap apa tadi? Tak boleh cakap pasal umur, betul tak? So umur bukan menentukan kita sebagai ketua. So ada tak awak ada bagi jawapan lain selain daripada tu? Short. Saya tetap pilih Ilya. Okey, pendirian awak Ilya. Jadi next pula. Ilya. Ilya, kenapa Ana? Sebab majoriti semua pilih Ilya. So awak ikut orang lain untuk pilih Ilya? Bukan. Awak pilih ketua disebabkan pilih orang lain? Sebab saya tahu dia layak. Sebab dia layak? Sebab apa? Jadi awak ikut majoriti untuk pilih ketua dan dia rasa dia layak? Macam tak. tu? Alright. Saya ikut pendirian saya sendiri. Tadi bukan awak cakap ikut majoriti ke? Kenapa sekarang awak cakap pendirian? Sebab dari awal pun saya pilih Ilya juga. Oh, alright. Tak apa. Saya nampak ada point kat situ. Okey, kita bagi next pula. Cuna, sebagai bekas ketua, siapa yang lebih layak? Amir ataupun Ilya? Dua-dua layak tapi saya pilih Amir. Okey, sebab apa awak pilih Amir?
Maybe diorang tak nak pilih Amir sebab dia tak boleh nak dengar maybe luahan dia orang lah, sebab dia ada pendirian dia sendiri. Tapi bagi saya, dia maybe akan dengar luahan ke idea daripada timbalan. So bagi saya bagi Ilya jadi timbalan biar boleh dengar nasihat-nasihat ke kata-kata yang diorang nak. So Amir boleh tolerate lah dengan Ilya. So Ilya pun tak tolerate lah. So Ilya pun tak boleh dengar lah anak-anak buah dia. Saya kata dia kan jadi timbalan, so dia boleh dengar ahli-ahli, and then dia boleh berkomunikasi dengan ketua. Okey, jadi Ilya tak boleh berkomunikasi lah. Dia sebab tu lah awak bagi dia jadi ketua dah, awak menjadi bawah tadi, betul tak? Apa pula? Saya kata dua-dua boleh. Dua-dua boleh, tapi maybe Amir ni tak boleh nak dengar. Dia ada pendirian dia sendiri, so maybe susah lah untuk dengar ahli-ahli dia. So sebab tu saya bagi Ilya jadi timbalan biar dia boleh dengar pendapat ahli dia, and then dia boleh tolerate dengan ketua. Jauhnya pusing. Loh, okey, tak apa. So awak nampak yang Amir sebagai ketua dah ada 2 vote. Okey, tak apa. Kita tanya Aiman pula. Bagi saya, Aiman, pada awalnya saya memilih Ilya sebab di saat saya menjadi leader and untuk bergabung dengan tim Ilya adalah salah satu leader yang sanggup rendahkan diri and sanggup bergabung dengan tim saya. And then saya dapat rasakan dekat situ, dia pandai mengikut suara ahli majoriti dia, and then dia pandai membuat keputusan untuk bergabung dengan tim saya. Tapi kalau untuk Amir, saya boleh nampak perbezaan Ilya dengan Amir di situ. Ilya banyak mengikut suara ahli-ahli dia. Amir, dia mengikut suara ahli-ahli dia, tapi dia membuat keputusan. Dia membuat keputusan mengikut pendirian dia. Tadi kita dah dengar dia orang berucap, Amir berucap 30 saat, Ilya berucap 30 saat. Amir pun dia cakap insyaAllah kalau dia akan jadi leader, dia akan dengar suara-suara ahli dia, and dia akan dengar suara timbalan. Dia akan dengar suara timbalan. So dekat situ, if kita nak convincekan dia untuk jadi leader, dia dah convincekan kita balik, and dia boleh dengar suara-suara majoriti and dengar suara-suara ahli. So dekat situ saya percaya yang Amir ni layak menjadi leader, and Ilya pun saya berharap sangat dekat awak untuk rendahkan ego ataupun rendahkan awak punya kemahuan untuk menjadi leader. Awak just menjadi timbalan sahaja, and biarkan Amir Haris menjadi leader. Kita orang sebagai suara majoriti okey sahaja dengan apa yang keputusan yang awak nak buat. Sekarang awak dah pilih Ilya ataupun tidak? Saya pilih Amir Haris. Okey, awak pilih Amir Haris. Jadi 3, saya tanya Kis pula. Okey. Saya Iman. Okey. Macam dari segi Aiman cakap, dari first saya nampak Ilya, tapi lepas Amir bagi penjelasan 30 second tadi, saya jadi macam kita boleh bertolak ansur lah. Sebab kebanyakan tadi bila majoriti semua discuss pasal pilih Ilya pun nampak macam rendah diri dia, macam tak apa-apa. Macam dia cakap dia pun okey nak jadi timbalan ke macam mana. So point kat sini saya okey saya mau okey je macam Ilya jadi timbalan, lepas tu Ilya boleh rendahkan diri daripada Amir. So Amir boleh jadi, tapi make sure Amir akan jadi macam dia boleh macam mana? Boleh dengar pendapat masing-masing after this. Okey, tak apa. Kes ada situ sikit, tak apa, kita bagi next last Mika. So bagi Mika, Mika rasa Amir ada kekuatan Amir sendiri, and while Ilya ada kekuatan Ilya juga. Tapi Mika attract dengan how Amir bercakap tadi masa 30 seconds tadi, how dia punya keyakinan, how dia punya confidence untuk menjadi leader. And then by Ilya juga, Mika nampak juga Ilya boleh mampu jadi leader, tapi Ilya masih ada orang kata apa tu 50-50 about being a leader, jadi leader tu sendiri. So from here Mika ada juga kelemahan Amir, which is Mika ada nampak Amir terlampau obses untuk jadi leader. Itu satu benda kecacatan yang Mika rasa boleh bawa tim jatuh. So benda tu bukan, it's not about only nak jadi leader, dia nak kena apa yang Amir boleh buat untuk anak-anak buat Amir sebagai leader. Tapi Mika dengan decision Mika pilih Amir sebab dengan keyakinan, dengan confidence Amir.
Alright, so sebenarnya Am cuba bawa perubahan baru setiap daripada game kumpulan. Tak kisah lepas habis pemilihan ni ataupun next team ataupun apa yang jadi lepas ni, Am akan teruskan game-game macam ni supaya korang akan nampak attracting korang, cara korang berkomunikasi di antara korang semua. Dan game ni bertujuan untuk tengok siapa yang sanggup singkirkan kumpulan, tukar ketua dan tengok pendapat masing-masing. Berkomunikasi tu lebih baik. Am suka lebih attract macam ni. Kita akan tahu kelemahan dan kekurangan seseorang dan kelebihan dia juga. Jadi korang nampak asal kumpulan ni kita dah bahagikan ada 5 orang, 5 ketua dan kemudian berjadi 2 ketua. So with me kita tinggal Amir Haris dan kita tinggal Ilya. Korang akan nampak yang dua-dua layak untuk menjadi ketua. Yang korang nampak ketua ni bukan depends pada ketegasan, lembut, mengalah, apa semua. Tak. Dalam satu ketua perlu bergabung. 2 jiwa boleh bergabung untuk menjadi satu ketua. Tapi korang kena ingat, setiap manusia ada kelemahan. Tak semua orang sempurna. So korang sini korang boleh nampak ada setiap orang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi apa yang kita perlu faham ialah kerjasama di antara korang. Dan Am tak boleh pilih majoriti daripada korang semua sebab kita ada lebihan seorang daripada ahli di sini. Jadi tidak adil untuk buat vote dan tidak adil untuk mereka berdua untuk siapa decide untuk jadi ketua. So apa yang Am nampak dekat sini adalah dua-dua bagus, dua-dua ada ciri-ciri leadership di mana management korang sebagai orang baru korang, dan juga korang nampak tim baru juga nampak yang kita masing-masing ada jiwa karakter masing-masing. Ada juga yang sanggup mengalah daripada ketua menjadi timbalan, ada juga timbalan bertukar menjadi ahli. Jadi saya tak nak ada simpan apa-apa, apa orang kata apa, simpan hati. Which mean kat sini kita nampak, korang nampak sendiri yang setiap daripada karakter ada kelebihan tersendiri. Kita dah nampak statement daripada Ilya, statement daripada Amir. Betul, Amir seorang yang leadership, ketegasan, memberi jawapan, pendirian yang penting. Sama juga dengan Ilya, dia ada ketegasan dia. Dalam ketegasan dia ada lembut dia. Jadi Am nak korang nampak game ni bukan pilih ketua melalui kuantiti. Apa yang Am nak tunjuk kat sini, akan ada 2 kumpulan yang kecil dan 1 kumpulan yang besar, di mana besar tidak boleh mempengaruhi yang kecil dan kecil tidak boleh mempengaruhi yang besar. Yang penting yang korang nampak adalah setiap kekurangan dia dan kita boleh baki untuk next kumpulan. So korang semua dah nampak, korang dah faham untuk game hari ni. Jadi dua-dua ni sebenarnya layak jadi ketua. Tak kisah, korang di antara yang baru pun semua akan belajar untuk menjadi ketua. Masing-masing boleh menjadi ketua. Tapi apa yang penting untuk hari next akan datang, tak lama lagi kita akan buat vote penyingkiran. So ini adalah video hari terakhir sebelum kita buat penyingkiran. Video yang sangat panjang, video yang penuh dengan makna. Mungkin korang tak faham game pertama Am untuk Am sampaikan. Sekarang semua dah faham belum? Semua dah nampak belum? Jadi kita nak nampak protes kat sini, siapa yang boleh jatuhkan siapa, maksudnya siapa yang bertukar. Jadi kita tak nak ambil hati kat sini, kita nak belajar bersilap kita masing-masing. So korang enjoy for game hari ni, korang dah belajar bersilap. So tepuk tangan untuk semua. Tahniah. Jadi kita tak ada point untuk minggu ni juga. Game ni adalah berkaitan dengan psikologi korang saja. Jadi kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe and share, and bye-bye semua. Bye.